So jadi kita bukan guru-guru nah. Saya pun murid juga, cuma murid lama sikit lah kot. Kita dah lama bawa amalan ni. So orang kata murid tua lah. Dah memang tua dah pun. Gitu. So jadi ini ni yang saya nak berpesan-pesan pada malam ni. Bagaimana kedudukan kita sebenarnya di dalam amalan ini. So jadi saya rasa itu yang dapat kita bincang pada malam ni. Jadilah tak mau panjang-panjang nanti jadi keliru. Okey, jadi dah habis bab tu. InsyaAllah kemudian seperti yang saya sebutkan semalam, kita nak nak wujudkan satu kumpulan, satu grup jemaah yang mana dalam jemaah tu kumpulan ni yang kita nak tarbiyah, nak didik macam mana Rasulullah didik. Dia ada tempoh edah dia. Kita akan mula dalam 40 hari pertama dulu. So dalam masa 40 hari tu siapa yang berminat, kita akan bagi dia punya amalan dia, zikir dia, wirid dia. So dia follow je lah. Follow kemudian dia update hari. Hari ni dia buat tak? Hari ni dia buat tak? Yang kita bagi set amalan tu. Contoh. Daripada pagi, malam sampai amalan tu. Dia kena ada. Kalau kita nak mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, kita kena ikut kaedah tu balik. Amalan ni memang sangat-sangat penting. Sebab kalau kita tak duduk di situ, kita tak tahu kita nak pergi ke mana. Seperti saya cakap semalam lah. Bila kita mati nanti, dah lah masuk dalam kubur. Wajib. Kemudian besok bangkit di padang mahsyar. Cuba bayangkan ketika di padang mahsyar tu, kita tak tahu nak pergi ke mana. Kita bangun tu nak ikut siapa? Kalau atas dunia ni sekarang ni, kalau atas dunia kita tak ada guru, kita nak pergi dengan siapa esok? Nak hala ke mana? Bukan seorang dua. Dihimpunkan manusia daripada Nabi Adam AS sampailah ke zaman kiamat tu nanti. Semua manusia tu tak tahulah berapa bilion, berapa trilion manusia yang hidup. Semua tu akan dikumpulkan. Kita pergi duduk tempat ramai pun di Mekah tu, ketika buat haji tu pun saya sendiri rasa dalam 3 juta orang, 4 juta tu, kita rasa teruk sangat-sangat dah. Tak tahu dah buat apa dah. Dengan berebut tandasnya, tempat tidurnya, berjalannya, ya Allah, betul-betul pada mahsyar dah ketika kita buat haji. Ini hidup. Kalau sekarang ni orang pergi haji boleh pegang handphone lagi, telefon sana, telefon sini. Pada mahsyar tu besok bangun dalam keadaan telanjang. Tak ada sehelai kain, seurat benang pun. Rambut panjang, kuku panjang, semua yang semua organ-organ kita dikembalikan. Rambut kita dikembalikan, kuku kita dikembalikan. Bayangkan kedudukan tu, kalau kuku tu panjang dia 5 kaki lah kita nak jalan macam mana? Jadi mujur, mujur. Ada orang yang korban. Lembu korban dia, kambing korban dia datang. Kalau alhamdulillah, dia boleh tunggang korban lembu tu. Tapi nak pergi ke mana? Tak tahu nak ikut, nak tuju ke mana? Kanan, kiri, tak tahu di mana. Pasal padang mahsyar ni satu padang yang kita tak nak tengok. Nak tuju ke mana ketika itu? Maka di situlah pentingnya kita mencari Rasulullah. Tapi nak cari Nabi di mana? Semua orang huru-hara masa tu. Maka kalau kita ada guru, mursyid, guru inilah yang akan menjadi panduan kita. Maka kalau di dunia kita bersama dengan beliau, maka di akhirat juga kita akan bersama dengan dia. Sebab itulah bila kita mengaku menjadi murid bagi Sultan Aulia Syekh Abdul Jalani, kita pohon mengaku menjadi murid, walau banyak mana dosa sekalipun, kita minta juga supaya dia terima kita jadi murid. Kalau dia tak terima kita, susahlah kita besok di padang mahsyar besok. Dan juga di alam kubur tu. Dan di mizan lagi kita nak berjumpa lagi. Mana kita perlukan seseorang guru yang boleh bawa kita daripada dunia sampai ke akhirat. Sampai lepas di Siratal Mustaqim, lepas sampai di mizan, timbang di mizan, dia tunggu kita kat situ. Tengok apa yang cacat, apa yang kurang daripada kita. Sebab itulah kelebihan dia. Sebab itulah ulama ni di akhirat besok ada kelebihan ulama. Dah habis ulama ni, dah habis dah dia duk syafaat. Ni anak murid dia ni. Kalau Imam Syafi'i, kita duduk di sana sekali dengan Imam Syafi'i. Kalau guru kita Syekh Abdul Jalani, Imam Hanafi, Imam Malik, para sahabat yang mana yang boleh syafaat, ulama-ulama ni. Allah letak istimewa ulama ni di sisi Allah. Lepas tu Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Nabi dah sebut ulama tu adalah waris aku. Maknanya bila Nabi sebut tu dah jamin dah ulama ni orang ahli syurga semua. Duduk di padang mahsyar di mizan tu ni tunggu kita ni. Lepas seorang mana yang tersangkut tak boleh buat apa dah, tak lepas, maka masuk juga dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Ini bilang kita takut. Jadi kalau boleh kita tak nak langsung masuk walaupun satu saat, sebab neraka ni sangat-sangat azab. Lepas tu habislah semua yang masuk neraka yang nak berjalan, yang berjalan ke yang melepasi
siratal mustaqim tu, maka selamat dia sampai ke sana. Kemudian ulama tak pergi ke mana lagi? Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, wahai Tuhan kami ni nak pergi ke mana? Apa lagi nak buat lepas ni? Sebenarnya itu ulama tanya Tuhan. Maka Tuhan pun berkata, masuklah kamu ke dalam neraka ku tu. Pergilah cari mana yang kamu kenal. Maka berterbangan ulama tu terbang masuk dalam neraka tu, pergi ambil mana anak murid dia yang dikenal ni. Yang walaupun dalam hidup dia, lepas dia terima syahadah, dia lari raib ruyuk pun tak apa. Yang penting dia dulu pernah kenal dengan guru dia ni. Pernah mengaji kitab Imam Syafi'i. Walaupun dengar kat ujung telinga. Mengaji dalam masjid, orang mengaji kat dalam. Dia mengaji dekat tempat kereta bersembang tu. Tapi duduk dalam masjid, dengar nama Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Dengan nama Rasulullah, dengan nama sebutan ulama-ulama. Dengar juga. Maka dia akan ditarik keluar daripada neraka. Masuk ke dalam syurga. Sebab Allah kalau boleh, Allah tak nak orang hamba dia ni masuk dalam neraka. Semua hamba dia. Tapi apakan daya? Sebab ada yang beriman, ada yang kafir. Yang engkar, yang degil, yang tak nak ikut Rasulullah, maka mereka terpaksa dilontarkan juga ke dalam neraka Allah. Maka selepas itu, bagi yang ada guru, yang ada mursyid ni, tak kisah ada diikut aliran mana pun, maka mereka ni akan bersama dengan mursyid dia, dengan guru dia, untuk pergi melintasi siratal mustaqim. Dah habis-habis hisab tu nak kena berjalan pula. Lepas tu Nabi kata, carilah aku di siratal mustaqim. Sekiranya kamu tidak berjumpa dengan aku di situ, maka carilah aku di Telaga Kausar. Aku akan berada di sana. Jadi maknanya, bila Nabi sebut dekat siratal mustaqim ni, saya pun tak boleh terbayang macam mana sirat tu. Dikatakan sirat tu sehalus-halus sehingga 7 kali belah rambut kita. Macam mana nak lintas? Kalau kecil sangat, memang kalau pada adatnya cakap terjun ke bawah dah. Kalau tak ada siapa nak bimbing. Maka sebab itulah kita perlu sangat kita punya mursyid guru kita tu. Guru kita siapa dia yang dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga tu. Yang diangkat oleh Rasulullah sebagai ulama. Itu yang kata tadi, benda ni bukan main-main. Jangan duduk cabar, tak payah kita pergi sendiri kita dengan amal kita. Jangan harap. Sebab tak ada manusia yang boleh masuk syurga dengan amal yang dia punya. Amal orang dulu pun tak jamin. Yang dulu saya cerita tentang seorang seorang ahli ibadat yang beribadat di satu pulau sampai 500 tahun tu. Dia nak masuk syurga. Padahal Allah dah hisap dah boleh masuk syurga dah, tapi dia tak ada. Dia nak masuk dengan amal dia. 500 tahun tu. Pasal dia bangga. Kononnya 500 tahun tu memang masuk syurga. Allah timbang dengan nikmat sebiji mata je. Dibanding dengan amal dia selama 500 tahun. Terangkat ni amal dia tu, maknanya berat lagi nikmat mata. Tak ambil lagi nikmat melihat, tak ambil lagi nikmat mendengar, tak ambil lagi nikmat hidup, tak ambil lagi nikmat itu, nikmat ini. Allah tak boleh nak kira, tak boleh nak challenge nikmat Tuhan dengan amal kita tu. Tak layak langsung amal tu. Maka apa akan jadi? Maka dia diperintah untuk lontar dalam neraka. Tapi akhirnya Allah izin juga, dia mengaku pada Tuhan, dia bertaubat balik, maka Allah suruh malaikat masukkan ke dalam syurga Allah SWT. So begitulah. Jadi sebab itulah kepentingan mursyid dalam amalan kehidupan ni. Maksud saya, mursyid itu sebenarnya dia itulah ulama. Seperti ulama yang mana? Dialah yang mempusakai pusaka daripada Rasulullah SAW. Maka sekalian ulama kita kena rujuk. Ulama yang saya duk cerita ni bukan ulama ahli politik. Ulama ni yang ada ni, yang kita duk sebut ni, Syekh Kejalian ini, dah tak ada dah orang macam dia tu hari ni. Yang ada hari ni ustaz-ustaz, guru-guru biasa ada lah. Tapi yang boleh bawa manusia balik kepada Allah ni. Tu kita nak tanya, nak ikut guru yang mana? Tanya Tok Guru tu. Tok Guru boleh bawa balik tak saya kepada Allah dan Rasul ni? Dia kata, Ana pun duk tak berani, duk cari guru lain nak bawa Ana balik. Ana sendiri, tapi tak nak ngajar ni memang kita kena ajar lah. Itu tugas kita. Tapi tugas nak bawa balik kepada Allah. Kita datang ke dunia dulu, malaikat bawa, daripada satu alam sampai dalam rahim ibu kita. Malaikat bawa, selamat dah sampai. Tetapi sekarang ni, nak balik kepada Allah, siapa nak bawa? Kena balik. Dunia ni tempat sementara. Kena balik kepada Allah. Nak balik tu kita dah tak dapat jalan. Dulu malaikat tatang kita ni. Ruh kita ditatang, bawa daripada alam lahut. Turun satu alam sampai dalam rahim ibu kita. Lah ni nak balik ke mana? Nak balik kepada Allah. Macam mana nak balik? Ada nampak jalan tak? Itulah pentingnya kena ada mursyid. Sebab itulah bila Syekh Kejalian ni dia kata apa? Barang siapa yang tiada guru baginya, maka ambillah aku sebagai guru kamu. Dan aku akan mentarbiah kamu. Bagaimana aku sampai kepada Allah, maka kamu juga akan sampai kepada Allah seperti mana aku sampai kepada Allah. Tu dah dia guru. Maknanya dia bagi jaminan kat anak murid dia tu. Jadi ini kata peranan murabbi atau peranan seorang mursyid
Itulah dia bagi jaminan kat anak murid dia. Bukan sekadar dia anak murid dia minta duit kat anak murid dia. Dia tak nak duit pun kan. Tok guru lah ni minta duit, Najah minta duit, semua minta duit ni bukan guru minta duit. Dia tak perlu pun duit. Sebab mereka ni adalah wakil-wakil Allah yang Allah hantar ke muka bumi ni untuk menjaga ni, membawa balik manusia ni. Kan? Membawa ke mana? Bawa balik kembali kepada Nabi, kembali kepada Allah SWT. Dia kena ada jalan dia. Sebab itulah nak masuk syurga Allah kata, masuklah syurgaku dengan rahmatku. Dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah, kena dapat syafaat Nabi SAW dulu. Kena dapat syafaat Nabi. Boleh kata kat Nabi? Tak boleh. Kena dapat dengan siapa? Kena dapat daripada barakah guru tu dulu. Baru boleh pergi kepada Nabi. Kalau tak ada tok guru ni, pakai hanyut sesatlah kita habis manusia ni. Kan? Sebab itulah dikatakan syurga tu macam orang jalan atas highway ni musim COVID ni, musim PKP ni. Kalau pergi tak jalan atas highway tu, sebiji sekali. Kalau pergi timur barat tu, 10 minit, 20 minit. Kalau malam ni sejam sebiji kereta pun tak ada istilah. Macam itulah rupa masuk syurga. Jarang-jarang sekali. Neraka ni beremut-remut orang masuk. Kan? Macam waktu orang masuk KL pukul 7 pagi tu. Bersesak-sesak. Kan? Sebab itulah kita ambillah peluang-peluang yang ada di musim ni untuk kita bersama-sama di program tarbiyah dan latihan tu. Jadi insya-Allah boleh berhubung dengan siapa yang berminat nak join program ni, silakan berhubung dengan Tuan Sidi. Nanti dia akan tadi dia beritahu saya ada 8 orang dah yang minta nak masuk dalam grup tu. Kan? Nanti kita kalau boleh kita nak ramai, kalau boleh semua orang kita nak masuk dalam grup tu. Kalau boleh jangan ada seorang yang tinggal malam ni. Dia semua duduk dalam situ. Walaupun tak apalah, mungkin ada yang tanya ustaz, saya ni boleh ke ustaz? Jahil ni sembahyang pun tinggal banyak. Tak apa. Terus ada peduli bab tu, yang penting niat kamu tu ada. Nak berubah. Minaz zulumati ilan nur. Nak keluar daripada kegelapan zulmat kepada cahaya. Yang penting niat. Niat tu mengaku je murid Syamsuddin. Jahat macam mana pun jangan peduli. Kan? Sebab murid yang pertama tu adalah siapa? Ketua penyamun. Yang samun dia tu. Masa dia kecil tu. Masa dia kecil lagi nak ngaji tu. Boh duit berketiak mak dia bagi 40 dinar ke. Bila ketua penyamun tu panggil dia, tanya dia, kamu ada duit ke? Ada, kata dia berketiak. Tarik ketua penyamun tu, turing dengan pisau tu, terrebur duit jatuh. Termenung ketua penyamun tu. Aku tak nak jumpa orang macam ni. Kalau selalunya nak menyamun, mesti dia tak ngakunya. Dia ngaku. Berlutut dia mengaku murid bagi Syekh kejadian ni. Masa dia kecil lagi dah jadi. Maknanya, kita ingat sejarah dia. Anak murid dia bukannya ketua penyamun, tapi akhir sekali menjadi soleh di sisi Allah. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita ni rasa kita tak elok pun tak apa. Yang penting kita nak balik, nak mengaku murid bagi dia. Sudah, kita sini dah tak mampu dah. Kalau umur 4-50 ni kita rasa kita dah blur dah. Kita ni nak pergi ke mana akhirnya? Ketakutan makin mendalam kepada kita. Sudah ada kaedah jalan macam ni, kita ikutlah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada kita. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Pada malam ni insya-Allah dah ramai dan mungkin dah faham jelas apa yang kita sebut. Jadi saya rasa ramai yang dah terima syahadah. So besok malam kita buat pula, kita selang-selang seli berbahagian syahadah. Bagi yang baru-baru masuk tu boleh follow malam besok lagi. Kita akan sambung lagi tajuk Pusaka Khalifah Wali ni, tak habis lagi panjang lagi. Saya akan continue sampai jelas, sampai faham. Jadi kalau tak faham, dengar balik ulangan tu bagi macam mana nak memahami tentang talqin tu apa kan. Begitu Jadi kalau benda ni tak faham, janganlah tanya ustaz-ustaz yang tak reti bab macam ni. Jadi fitnah lagi. Kan? Tanya tak puas hati, tanya dalam grup admin, biar saya jawab balik. Baik, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.